الحمد لله القائل وأتموا الحج والعمرة لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، يا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang alhamdulillah berhimpun di Masjid Sungai Ramat Luar Kajang, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terlebih dahulu khatib ingin berpesan kepada diri sendiri dan sidang jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama berjuang dan terus berjuang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan segala yang diperintah oleh Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa sajalah yang boleh menjamin kesejahteraan dan kejayaan hidup di dunia, di alam barzakh yang pasti kita akan tempuh dan masuk, dan juga di alam akhirat yang kekal abadi. Kita telah pun memasuki bulan Zulhijjah, dan hari ini sebagaimana kita maklum merupakan Jumat pertama di bulan Zulhijjah 1444 Hijrah. Yang kelebihannya sebagaimana telah dikupas dalam tazkirah Jumat sebentar tadi. Maka mimbar yang mulia membicarakan tajuk khutbah yang berbunyi falsafah pensyariatan ibadah haji. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dalam surah Al-Hajj ayat ke-27 dan ke-28, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru kepada seluruh manusia supaya mengerjakan ibadah haji di Baitullah Al-Haram. Dengan seruan tersebut, maka datanglah para jemaah dari seluruh pelosok dunia berhimpun di Makkah Al-Mukarramah mengerjakan ibadah haji setiap tahun. Mereka bukan sahaja datang menunaikan syiar ibadah haji, bahkan mereka dapat menyaksikan pelbagai faedah dan pelajaran yang menjadi falsafah di sebalik pensyariatan ibadah haji kepada umat manusia. Sesungguhnya dalam ibadah haji tersirat beberapa falsafah besar yang wajib dihayati, yang wajib dijiwai dalam kehidupan harian kita semua. Antaranya ialah, yang pertama, ibadah haji merupakan ikrar ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini umat Islam seluruh dunia datang ke Makkah Al-Mukarramah dengan matlamat yang sama, dengan matlamat yang satu, yakni mereka datang dengan jiwa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian, sanjungan, kenikmatan dan kekuasaan yang mereka miliki semuanya dikembalikan kepada milik Allah Subhanahu wa taala sepanjang ibadah haji. Ketika mereka laksanakan syiar Allah dapat diterjemahkan melalui lafaz talbiyah tersebut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami datang menyahut perintah-Mu ya Allah. Inilah lafaz talbiyah yang menjadi manifestasi lambang penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa berkumandang dengan penuh semangat dan penjiwaan mereka melaungkan ucapan tersebut yang bermaksud, ya Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Engkaulah Tuhan yang tiada sekutu bagimu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat dan kerajaan adalah milik kepunyaan-Mu ya Allah, dan tiada sekutu bagimu. Inilah ikrar ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui sepenuhnya pengabdian diri pada pemilik dunia dan alam ini. Semuanya hanyalah milik sepenuhnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikrar ini hendaklah menjadi darah daging kehidupan jemaah haji dan kita umat Islam yang berada di tanah air ini, bahkan sepanjang zaman. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, falsafah syariatan haji yang kedua, di sebalik ibadah haji, ialah ibadah haji menyemai roh pengorbanan yang suci. Dalam melaksanakan ibadah haji, harta, tenaga, dan masa perlu dikorbankan. Keselesaan hidup, ketinggian darjat dan pangkat, keegoan diri, dan keseronokan dunia terpaksa dilupakan. Hanya orang yang benar-benar beriman sahaja yang mampu mengorbankan semua perkara tersebut demi menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti akan terbentuk dalam jiwa mereka erti dan semangat pengorbanan dalam semua perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang majoriti sudah pun menunaikan ibadah haji, dan kita yang belum menunaikan ibadah haji, dan kita lebih kepada teori berbanding mereka semua yang sudah pun teori dan praktikal. Bukankah keadaan para haji dan hajah, mereka itu berkain ihram dalam keadaan kusut masai, pelbagai bau yang dapat dihirup. Bukan ketika mereka berhimpun di padang Arafah, wukuf di padang Arafah, semuanya sama. Tidak ada pembeza pangkat, darjat, kaya dan miskin, warna kulit hitam maupun putih, bangsa, semuanya sama. Inilah kehebatan ibadah haji yang hanya berlaku di bulan ini, bulan Zulhijjah. Maka selayaknya dan sayugianya kita mengambil semangat ibadah haji untuk kita menyatakan pengistiharan diri kita hamba kepada Tuhan pemilik alam cakrawala ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba ayat ke-39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Yang bermaksud, dan apa-apa sahaja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma naqasat shadaqatum min mal." Bermaksud sedekah tidaklah mengurangi harta. Riwayat Muslim. Begitu juga sedekah Jumaat di tabung masjid
yang kita nafkahkan sebelum ini termasuk hari ini tidak akan mengurangi harta benda kita walaupun sesen. Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini berkata, kekurangan harta disebabkan infak pada jalan Allah akan ditutup dengan keberkatannya atau ditutup dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya, hikmah pensyariatan ibadah haji yang ketiga ataupun terakhir pada khutbah pertama ini. Dengarkan. Ibadah haji merupakan lambang kesatuan umat. Sesuatu yang tidak dapat disangkal lagi, bahwa setiap kali kedatangan musim haji, kota Makkahul Mukarramah akan dibanjiri oleh jutaan umat Islam. Mereka datang dari serata pelosok dunia, dari pelbagai bangsa dan bahasa, dari pelbagai warna kulit dan budaya. Ada yang bangsawan dan ada rakyat biasa. Semuanya datang untuk matlamat yang satu, yaitu melaksanakan syiar ibadah haji. Mereka semua berwukuf di padang Arafah yang sama, dengan pakaian yang sama, pada hari yang sama. Mereka bertawaf dan bersa'i di tempat yang sama. Semua ini menggambar bahawa kesatuan fikrah, yakni kesatuan cara fikir, kesatuan amalan, yakni perbuatan dan tindakan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, merupakan tuntutan syarak yang tidak boleh dipandang ringan. Karena semua perbezaan warna kulit, budaya, bangsa, bahasa dan martabat sosial hanyalah untuk kita berkenal-kenalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'afu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Bermaksud, wahai umat manusia, semua kita, pasangan hidup kita, anak-anak, zuriat, keturunan, sahabat andai, rakan sekerja, jiran, tetangga, komuniti, masyarakat kita. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan, yakni dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu, yakni semulia-mulia kita di sisi Allah, ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, di antara kita, bukan yang lebih keturunan, bangsanya atau harta bendanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan perbuatan kita semua. Sebagai kesimpulan dari khutbah yang pertama, umat Islam kita semua hendaklah yakin bahawa ibadah haji adalah lambang kesatuan umat Islam dalam melaksanakan ketaatan dan pengorbanan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Yang kedua, umat Islam diseru supaya sentiasa mempersiapkan diri untuk berkorban harta, masa dan tenaga demi menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala
serta mendaulatkan syariatnya. Dan yang terakhir, umat Islam hendaklah sentiasa ikhlas dalam melaksanakan segala perintah Allah dan dalam setiap pengorbanan yang dilakukan supaya mendapat ganjaran dan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya kita manusia dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan kita orang-orang yang berpesan kepada kebenaran seumpama khutbah Jumaat ini, dan juga berpesan-pesan kepada kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillahil qail. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi barik wa sallim. Sebelum mengakhiri khutbah yang kedua, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih merezekikan kita kehidupan dan roh dan jasad kita masih bersama. Jika ada di kalangan kita roh dan jasad mereka sudah pun terpisah dan mereka telah dimandikan, dikafankan, disembahyangkan, dikebumikan, dan saat ini mereka berada di alam barzakh. Ketahuilah, mereka mengimpikan untuk dapat hadir bersama solat Jumaat bersama kita, juga bersama-sama menyambut Aidil Adha yang mendatang, dan bersama-sama terlibat dalam pelaksanaan ibadah korban di Masjid Sungai Rama Luar Kajang ini. Namun itu mustahil buat mereka, karena mereka pergi takkan kembali selamanya. Maka kita yang masih hidup, ibadat teragung yang terdekat adalah ibadah korban kita di tanah air. Carilah 1001 jalan untuk kita terlibat bersama dalam melaksanakan ibadah korban ini. Mungkin kalangan kita tidak ada kemampuan untuk menjadi peserta korban. Allah Maha mengetahui. Hadirlah, bawalah ahli keluarga kita bersama. Allah Maha mengetahui, Allah Maha penyayang. Hadirlah, karena kita tidak ada jaminan Aidil Adha mendatang kita masih hidup. Hadirlah, mudah-mudahan 27 ekor lembu yang dikorbankan di masjid tercinta ini jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi kendaraan kita semua. Di hari Jumaat yang mulia, banyakkan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبإذن وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهل سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وآفية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام اللهم عتل أمهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui perbadanan wakaf Selangor, menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara dan negeri kami kepada hamba-hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat Islam. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau, khususnya Masjid Sungai Rama luar Kajang ini dan seluruh masjid surau di negeri Selangor, yakni rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadikan nadi kekuatan umat. Ya Allah, ya Tuhan kami semua yang hadir, mewakili ahli keluarga kami, ya Allah, mengambil kesempatan Jumaat yang penuh berkat dan penuh kemuliaan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebelum kami menghembuskan nafas yang terakhir, kami merayu ya Allah, rezekikan kami dapat menunaikan ibadah haji ya Allah. Rezekikan kami dapat menjadi tetamu-Mu ya Allah sebelum Engkau mencabut nyawa kami ya Allah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.